Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'da. Pagi ni saya duduk di bawah salah satu daripada gazebo saya ni. Ada beberapa gazebo dalam kawasan saya ni, tapi yang mungkin yang sebelum ni yang tengok tu yang belakang, ini yang depan ni. Sebab hujan, nampak kan hujan turun. Jadi saya duduk sini lah. Sorry lah saya pun pakai kain pelekat ni pagi-pagi. Hadis kita pada pagi ni ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya, di mana Sulaiman bin Yasar, tabi'i jalil faqih besar, yang dia bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Hadis sahih. Dia bertanya pada Abu Ayyub Al-Ansari. Dia bertanya, dia kata, kaifa kanat ad-dhahaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya macam mana korban-korban yang dibuat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu, pertama sebelum saya nak ulas apa jawapan Abu Ayyub Al-Ansari, saya nak sebut ialah ini adalah skill ataupun skill soalan ataupun cara bertanya soalan yang betul. Kita ni selalu kadang-kadang oleh kerana terpinggir daripada selalu membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu ingin mencontohi tok guru kita ataupun ustaz kita. Saya bukan kata salah, mungkin juga kadang-kadang betul, tetapi soalan yang betul berhubung dengan hal ehwal agama ialah bertanya bagaimana hal itu berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana agama itu asalnya daripada Nabi, dan kemudian praktik yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah diterjemahkan di dalam kehidupan Nabi dan kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kalau kita nak tanya apa-apa pun, kita tanya agama ni masa zaman Nabi macam mana buat, masa zaman Nabi macam mana ia berlaku. Kemudian mungkin kita akan kembangkan idea itu, melihat kepada realiti yang mungkin ada perbezaan kadang-kadang di sudut-sudut tertentu. Tetapi kita tidak boleh meninggalkan akar asas agama, iaitu khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia ialah pada zamanku, dan kemudian selepas daripada itu, dan kemudian selepas daripada itu. Okey, jadi ini soalan Sulaiman bin Yasar kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, kita tahu dia merupakan sahabat Nabi, orang Ansar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sampai ke Yathrib ataupun kemudian ditukar menjadi Madinah, baginda sallallahu alaihi wasallam menumpang masa awal ialah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Merupakan sahabat jalil yang mulia, Abu Ayyub Al-Ansari. Okey, tak apa, kita pergi kepada jawapan Abu Ayyub Al-Ansari. Apa jawapan Abu Ayyub Al-Ansari? Kata Abu Ayyub Al-Ansari, kana ar-rajul yudahi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun hatta tabaha an-nasu fasara kama tara. Maksudnya, kata dia, kana rajul yudahi bisyah. Dahulunya seorang lelaki ataupun lelaki ni maksudnya ketua keluarga lah, yudahi bisyah, dia mengorbankan seekor kambing, anhu, untuk dirinya, wa an ahli baitihi, dan untuk kaum keluarganya. Fayakuluna wa yut'imun, dia makan kemudian dia memberi orang lain makan, mereka makan, yakni sembelihan itu, kurban tu, wa yut'imun, dan mereka memberi orang lain juga makan. Bukan saja mereka makan, keluarga pun makan, bagi orang lain juga, jiran ke siapa-siapa ke, orang miskin ke, mereka bagi makan. Dia kata hatta tabahan nas, sehinggalah manusia ni berbangga-bangga dengan korban. Ni semua orang akan buat bagi banyak.
Korban tabaha untuk menunjuk-nunjuk, kami keluarga kami 7 orang, 7 kami buat korban. Bukan salah buat banyak tu, tapi tabaha, berbangga-bangga. Dia kata fasara kama tara. Akhirnya benda ni jadi macam yang kamu tengok. Itu pada zaman sahabat masih ada lagi. Maksudnya orang akhirnya dia nak desak juga untuk buat bagi banyak sebab untuk kaum keluarga dia, kerana untuk mubah, untuk berbangga-bangga di kalangan manusia. Okey. Jadi kata Abu Ayyub, praktik yang dilakukan pada zaman Nabi SAW, seekor kambing boleh untuk kita korbankan bagi ketua keluarga tu untuk diri dia dan untuk kaum keluarga dia. Kaum keluarga dia, yakni orang yang berada di bawah dia. Para ulama ada bincang lebih kurang 3. Yang pertama iaitu diri dia dan kerabat dia lah, yang duduk dengan dia, isteri dia, semua yang kaum kerabat dia. Sebahagian mereka sebut iaitu semua orang yang berada di bawah tanggungan dia. Kalau dia tu ada satu isteri dan anak-anak isteri itu. Kalau dia ada 2 isteri dengan anak-anak dengan di bawah, tak apa. Walaupun mungkin campur-campur sampai 30 orang. Di kalangan ulama menyebut hatta sampai 100 orang pun dia campur boleh, cukup untuk kambing seekor tu. Di mana dia niat untuk diri dia dan kaum keluarga dia, dan kaum keluarga dia memperolehi pahala seperti mana di pahala ataupun berkongsi pahala dengan dia. Maksud bukan pahala jadi kurang, maksud semua akan dapat pahala macam mereka melakukan korban. Walaupun yang korban tu suami, isteri dapat, isteri pertama dapat, isteri kedua dapat, ketiga dapat, keempat dapat, kelima tak ada lah, kan? Okey. Anak-anak dapat, anak-anak isteri pertama dapat, anak isteri kedua dapat, semua dapat. Okey, kalau mak bapak dia duduk dengan dia, mak bapak dia pun dah tua, dia tak ada duduk dengan dia, mak bapak dia pun dapat juga. Dia kata siapa saja yang, hatta orang yang tinggal di bawah rumah dia, di dalam rumah dia, maksudnya ditangguhlah orang tu duduk. Dalam riwayat sebahagian pandangan ulama menyatakan termasuk umur walad. Umur walad ni dulu orang yang ada hamba, dia menggauli hamba itu, dan kemudian hamba itu mengandung anaknya. Sekarang ni tak adalah sistem tu. Dia kata itu pun dapat, tapi dalam mazhab Syafi'i dia tidak bersetuju hal itu. Jadi ini adalah pandangan jumhur para ulama kerana dalil-dalil hadis dalam masalah ini. Bahkan Nabi SAW, kita tahu dia sembelih kibas, baginda SAW kata, Allahumma hadza anni wa an man lam yudahi min ummati. Ya Allah, ini daripada aku dan daripada orang yang tidak sembelih, tidak melakukan korban di kalangan umatku. Yang ni Nabi tolong buat dua orang yang tak mampu, supaya mereka juga mendapat pahala korban yang dibuat oleh Nabi SAW. Jadi kalau ada orang miskin, dia kata aku tak pernah buat korban, tak adalah pahala korban balik di akhirat kelak. Nabi telah tolong buat untuk dia dapat juga pahala korban sekali, kerana telah dibuat oleh Nabi SAW sebagai rahmat baginda kepada umat ini. Maka dengan itu, kita ni siapa yang masuk, sama ada kambing ataupun lah dia masuk lembu ke satu bahagian, walaupun ini ada sedikit khilaf di kalangan zahiri, ataupun dia masuk lembu satu bahagian ke unta satu bahagian, dia niat yang ni korban untuk diri dia dan juga kaum keluarga dia, dia boleh melakukan hal yang demikian. Walaupun sebahagian mereka kata kalau haiwan yang besar tu untuk seluruh satu ekor haiwan tu untuk seluruh keluarga. Tak apalah, kita lihat kepada sedikit pandangan perbezaan fuqaha dalam masalah ini. Jadi khususnya macam kambing ni, kalau siapa sembelih kambing mungkin mahal sikit, sunnahnya dia niatlah untuk dirinya dan dia niatlah juga untuk kaum keluarganya. Jadi mudah-mudahan segala anak isteri dia semua dapat. Walaupun yang kita buat tu mungkin kita belanja 1,000, kami mahal sikit sekarang ni, 1,000 ataupun 1,200 campur dengan belanja mengurus dan seumpamanya. Jadi kaum ketua keluarga tu niatkan untuk dirinya dan untuk kaum keluarganya. Ini juga sebenarnya refleks kepada kepimpinan atau leadership seorang suami dalam keluarga. Itulah peranan adanya suami
suami itu bukan saja memberikan nafkah yang dituntut oleh agama, suami itu pun dia dapat pahala suami. Tapi suami itu juga menghidupkan syiar agama. Syiar agama apabila dihidupkan, kaum keluarga akan terasa syiar agama yang dihidupkan oleh suami itu. Sebab itu bila kita jadi bapa, kita ajak anak kita ke masjid, ajak anak kita salat berjamaah, ajak mereka puasa bersama dengan kita, ajak mereka berzikir, ajak mereka membaca Quran. Ini semua adalah merupakan tanggungjawab suami di dalam menghidupkan syiar agama di dalam keluarganya. Sebab itu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan kelebihan melalui sembelihan seorang ketua keluarga dapat memberikan melimpahi pahala korban untuk bukan saja untuk dirinya tetapi juga untuk kaum keluarganya, untuk kaum keluarganya. Jadi mudah-mudahan yang lelaki ni, kita yang menonton ni mungkin telah buat selama ni, tapi kita akan dapat amalkan insya-Allah. Kita besok insya-Allah bermulanya 1 Zulhijjah. Dan insya-Allah 1 Zulhijjah semua kita pergi dulu. Satu Zulhijjah insya-Allah semua kita akan semua kita akan memulakan amalan soleh, sedekah ke, puasa hingga hari-hari seterusnya, baca Quran, solat, membanyakkan solat jemaah dan seumpamanya, insya-Allah.